Menjawab kenyataan media JAKIM tentang seminar pemikiran Kasim Ahmad, suatu penilaian. Seminar pemikiran Kasim Ahmad yang telah diadakan di Yayasan Kepimpinan Perdana Putrajaya pada 15 dan 16 Februari 2014 dan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad telah mencetuskan kontroversi di kalangan golongan yang berkepentingan yang kuatiri kedudukan mereka akan tergugat jika umum mendengar beberapa pandangan yang telah diutarakan di seminar itu. Antaranya adalah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau JAKIM yang sejurusnya membuat kenyataan media untuk menyangkal seminar pemikiran Kasim Ahmad itu. Seperti mana boleh disangka, kenyataan JAKIM mempunyai beberapa kesilapan dan kekeliruan yang disebabkan kejahilan JAKIM memahami ilmu Al-Quran. Kesilapan dan kekeliruan JAKIM itu akan diulas dan dijelaskan di sini. Berikut adalah kenyataan media JAKIM yang diselitkan dengan jawapan dan penjelasan terhadap kekeliruan mereka. Kenyataan media Datuk Ketua Pengarah JAKIM berkaitan seminar pemikiran Kasim Ahmad, suatu penilaian. 1. JAKIM memandang serius dalam isu yang dibangkitkan dalam seminar pemikiran Kasim Ahmad, suatu penilaian pada 15 dan 16 Februari 2014, anjuran Ahli Jawatan Kuasa Sahabat PNA Pak Kasim di Yayasan Kepimpinan Perdana Putrajaya. 2. Kenyataan-kenyataan daripada para pembentang kertas kerja seminar khususnya berkaitan isu-isu agama adalah seperti yang berikut. 1. Mempertikaikan dua kalimah syahadah dengan menganggap syahadah yang kedua sebagai mendewa-dewakan Nabi Muhammad. Ulasan, jelas bahawa JAKIM tidak mahu mengulangi ayat Quran yang dirujuk oleh Kasim yang mengharamkan sebutan nama manusia seperti Nabi dalam syahadah. Kasim telah merujuk surah Al-Munafiq ayat 1 yang mengharamkan sebutan nama Nabi dalam kalimah syahadah. Ayat itu adalah seperti berikut. Surah Al-Munafiq ayat 1. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahawa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah. Allah mengetahui bahawa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahawa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Tidak ada suatu ayat pun dalam Al-Quran yang memerintah manusia menjadi saksi atas para Rasul Allah. Allah tahu siapa Rasulnya dan dia tidak perlu sesiapa pun untuk mengesahkan Rasul-Rasulnya. Jadi, apabila segolongan manusia datang untuk bersyahadah atas Rasul, Allah menggelar mereka munafik dan pendusta. Tidak ada sesiapa pun boleh saksikan kerasulan sesiapa pun kecuali Allah. Tambah lagi, apabila Rasul itu telah lama wafat dari hayatnya. Mengikut ayat ini, hanya orang munafik akan berbuat demikian. Sesiapa yang berkeras dalam kemunafikan sudah tentu jadi kafir dan musyrik. Selain dari surah Al-Munafiq ayat 1, sila juga perhatikan surah Az-Zumar ayat 45 seperti berikut. Dan apabila hanya nama Allah sahaja yang disebut, kesalah hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Dan apabila nama selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka bergirang hati. Ayat ini sahaja dari kitab suci Al-Quran Al-Karim sudah cukup untuk menyokong kenyataan Kasim Ahmad bahawa dua kalimah syahadah itu adalah rekaan palsu orang munafik dan tidak boleh menjadi sebahagian daripada sunnah Nabi atau hadis Nabi. Dan ayat ini meringkaskan dengan tepat fi'il orang munafik. Apabila mereka diingatkan untuk menyebut nama Allah sahaja, mereka akan merasa kesal dan marah. Apabila mereka diingatkan bahawa perbuatan menyebut nama manusia bersama nama Allah adalah syirik, mereka akan menjadi marah hingga ke tahap mengamuk. Mereka hanya gembira dan girang di hati apabila nama manusia seperti nama Nabi disebut selain dari nama Allah. Inilah maksud ayat ini. Dan apabila nama selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka bergirang hati. Apabila ditambah nama Muhammad, mereka akan senang hati. Jika disebut nama Allah sahaja, mereka akan mengamuk. Sebenarnya, itu adalah perbuatan munafik, kufur dan syirik. Beratusan juta manusia telah tertipu oleh syaitan untuk mendewakan seorang lagi Rasulullah bernama Isa ibnu Maryam. Pengikut-pengikut Nabi Isa yang pada awalnya adalah Islam telah tersesat dan mendewakan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Malangnya, sejarah berulang lagi. Beratusan pengikut seorang lagi Rasul telah juga mendewakannya dan sanggup meletakkan nama Muhammad di sisi nama Allah. Untuk menjelaskan kekufuran ini, alasan yang diberi adalah
bahawa nama Muhammad bukan menjadi pendewaan tetapi suatu penghormatan sahaja. Ini adalah suatu lagi pembohongan. Tanpa menyebut nama Muhammad, sembahyang mereka kepada Allah tidak sah. Keimanan mereka kepada Allah juga tidak sah. Maksudnya, nama Muhammad adalah lebih besar daripada nama Allah sendiri. Tanpa menyebut Muhammad, sembahyang tak sah dan keimanan pun tidak boleh jadi. Jelas ini bukan lagi penghormatan tetapi sudah menjadi pendewaan. Ini adalah syirik yang cukup jelas. Surah Az-Zumar ayat 45. Dan apabila hanya nama Allah sahaja yang disebut, kesallah hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Dan apabila nama selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka bergirang hati. Akhir sekali, kita perlu jelaskan perbuatan syirik meletakkan nama Nabi di sebelah nama Allah dalam masjid, rumah, kereta dan tempat lain. Seperti contoh berikut. Selaras dengan peringatan Kasim Ahmad bahawa menyebut nama Muhammad dalam syahadah adalah perbuatan munafik, meletakkan nama Muhammad di sisi nama Allah adalah perbuatan syirik yang sangat besar. Selain daripada surah Al-Munafiq ayat 1 dan surah Az-Zumar ayat 45, kita juga perlu lihat surah Al-Jin ayat 18 seperti berikut. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyeru seseorang pun di dalamnya di samping Allah. JAKIM akan setuju bahawa untuk menjauhi syirik, kita tidak boleh menyeru sesiapa pun melainkan Allah dalam masjid. Tetapi seperti Kasim telah menjelaskan, bukan sahaja Ahlus Sunnah mengamalkan perbuatan syirik menyebut nama selain nama Allah dalam syahadah dan sembahyang, tetapi mereka juga menggantung nama Muhammad di sisi nama Allah dalam rumah, masjid, kereta dan di tempat lain. Semua ini adalah perbuatan syirik yang sangat besar yang melanggar banyak ayat Quran termasuk surah Al-Jin ayat 18 di atas. Tanpa disedari, beratusan juta penganut mazhab Ahlus-Sunnah telah tertipu oleh ahli fiqh, lebay dan pakar agama sepanjang zaman untuk terus terjerumus dalam najis syirik. Setiap hari dari pagi hingga ke malam, mereka bergelumang dalam syirik. Tidak hairanlah bahawa Ahlus-Sunnah dan Syiah ditimpa kemurkaan dan bala daripada Allah yang tidak terhingga. Kemiskinan, kebuluran, keganasan, perang saudara, bencana, musibah, kekolotan, kekotoran, kebodohan, kezaliman sesama umat, kezaliman terhadap manusia dan haiwan, dan hidup tanpa hala tujuan baik adalah bala daripada Allah kerana mazhab Ahlus-Sunnah dan Syiah menjunjung syirik dan kemunafikan. 2. Mempertikaikan rambut sebagai aurat wanita dan memperlekeh wanita yang berhijab. Ulasan, JAKIM menjawab kemusykilan tanpa merujuk sebarang tertib ilmu yang baik. Ini kerana JAKIM sendiri dihuni oleh para lebay dan petugas makan gaji yang tidak tahu menahu ajaran Al-Quran. Kejahilan JAKIM terhadap Al-Quran adalah menyeluruh ataupun secara total. Surah An-Nur dengan jelas sekali menunjukkan bukti bahawa rambut wanita bukan sebahagian daripada aurat wanita. Surah An-Nur jelaskan bahawa aurat wanita merujuk kepada kemaluannya sahaja. Sila lihat ayat yang berikut. Surah An-Nur ayat 31. Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putera-putera mereka atau putera-putera suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putera-putera saudara laki-laki mereka atau putera saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan atau anak kecil yang belum mengerti tentang aurat wanita. Jelas mengikut ayat ini bahawa seorang wanita boleh menunjukkan auratnya kepada anak kecil yang belum mengerti tentang aurat wanita. Contohnya, seorang ibu boleh mandi bersama anak kecilnya yang tidak tahu apa itu aurat atau kemaluan ibunya. Jelas bahawa aurat di sini merujuk kepada kemaluan seorang wanita. Tetapi apabila anak kecil itu sudah besar dan faham apa itu kemaluan wanita, maka ibunya tidak boleh mandi bersama anaknya lagi. Sekiranya rambut itu dianggap aurat, ini bermaksud seorang ibu tidak boleh menunjukkan rambutnya kepada anak-anaknya sendiri yang sudah besar. Ini tidak logik dan tidak masuk akal.
Jadi jelaslah bahawa aurat merujuk kepada kemaluan wanita dan bukan kepada rambut wanita. Maka kepercayaan bahawa rambut wanita adalah aurat dan wanita harus menutup kepalanya adalah satu kepercayaan palsu yang bukan dari ajaran Allah dan Rasul. Secara ringkas, itu adalah kepercayaan syirik. Wanita mempunyai hak sama ada untuk menutup atau tidak menutup kepala mereka mengikut keperluan cuaca, iklim, persekitaran, budaya atau fashion pakaian. Tetapi, kepercayaan bahawa tudung kepala adalah ajaran Allah dan Rasul adalah kepercayaan syirik yang hanya menjemput bala ke atas kepala setiap wanita yang bersandarkan kepercayaan yang sedemikian. Tidak hairanlah bahawa beratusan juta wanita Ahlus Sunnah dan Syiah hidup dalam sengsara dan kesusahan, menghadapi tekanan psikologi dalam kehidupan seharian, mengalami berbagai penyakit berkaitan dengan rambut yang berbau busuk, kulit kepala yang gatal dan kesihatan mental. Memakai tudung kepala dalam cuaca yang panas dan lembap seperti di Malaysia juga mengakibatkan gangguan mental jangka panjang. Kepala yang sentiasa panas akan memberi kesan kepada kesihatan otak dan kesihatan mental. Semua ini adalah bala bencana yang menimpa wanita yang sanggup mendukung syirik atas kepala mereka. 3. Mempertikaikan kredibiliti ulama dan menyamakan ulama sebagai kasta padri. Ulasan Surah Al-Fatir ayat 27. Tidakkah kamu melihat bahawasanya Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada yang hitam pekat. Ayat 28. Dan demikian di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Mengikut surah Al-Fatir ayat 27 dan 28, ulama adalah manusia yang berilmu, yang mengkaji hujan, langit, buah-buahan, gunung, manusia, binatang dan binatang ternak. Mereka ini digelar ulama yang sebenarnya, yang bermaksud orang yang berilmu. Kebanyakan petugas JAKIM bukan berkelulusan sains atau ilmu moden yang berguna. Mereka lebih sesuai digelar pendeta agama dan bukan ulama, seperti dijelaskan dalam ayat berikut, surah Taubah ayat 31. Mereka menjadikan pendeta agama dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih putera Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. 4. Mempertikaikan hadis sebagai sumber hukum dan menuduh Imam Syafi'i yang memulakan doktrin baru dengan menyatakan hadis sebagai satu sumber hukum sama seperti Al-Quran. Ulasan, hadis palsu tulisan tangan manusia tidak boleh menjadi sumber apapun dan jauh sekali boleh dianggap sumber hukum. Mengikut Al-Quran, Al-Quran sendiri adalah hadis yang sebenarnya. Surah Az-Zumar ayat 23. Allah telah menurunkan hadis yang paling baik. Al-Quran yang serupa lagi berulang-ulang. Gemetar kerananya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu dia menunjuki siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun pemberi petunjuk baginya. Jadi Al-Quran digelar Ahsana al-Hadis atau hadis yang paling baik. Dan semua hadis lain yang bukan dari Al-Quran pula tidak boleh diterima. Surah Al-Jathiyah ayat 6. Itulah ayat-ayat Allah yang kami membacakannya kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan hadis manakah lagi mereka akan beriman sesudah kalam Allah dan keterangan-keterangannya. Ayat ini mencabar orang yang beriman. Kita hanya boleh beriman dengan ayat Quran. Selepas ayat Allah, dengan hadis mana lagi mereka akan beriman? Koleksi Bukhari, tulisan Syafi'i. 5. Mentafsirkan semula Al-Quran berdasarkan logik semata-mata dan menolak tafsiran ulama terdahulu. Ulasan, Qasim telah merujuk surah Al-Furqan ayat 33 yang menyebut seperti berikut. Mereka tidak membawa sebarang hujah kepadamu, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan tafsiran yang paling baik.
Sekali lagi, ayat ini merujuk kepada Al-Quran. Al-Quran adalah ahsana tafsir atau tafsir yang paling baik untuk menjawab sebarang tuduhan atau tohmahan sesiapa pun, termasuk tuduhan jakim atau tohmahan orang kafir, munafik dan musyrik. Al-Quran sanggup menjawab semua tuduhan mereka dengan sekaligus. 6. Mengiktiraf Kod 19 oleh Rashad Khalifa sebagai pentafsir Al-Quran bagi menggantikan hadis. 7. Cadangan membuat surat untuk memohon pihak KDN menarik semula pengharaman buku-buku tulisan Kasim Ahmad. Ulasan, mengikut Al-Quran, kita harus mendengar pandangan semua orang, kemudian mengambil yang terbaik dari apa yang kita dengar. Surah Az-Zumar ayat 17 hingga 18. Dan orang-orang yang menjauhi taghut tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira. Sebab itu, sampaikanlah berita itu kepada hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Orang yang tidak menyembah taghut akan beri ruang untuk mendengar semua pandangan dan pendapat dan kemudian mengambil hujah yang terbaik daripadanya. Jadi kita harus mendengar apa itu pandangan Rashad Khalifa dan apakah pendapatnya itu boleh diterima atau tidak. Jika pendapatnya betul, boleh kita menerimanya. Jika pendapatnya tidak betul, kita tidak patut menerimanya. Ini cara yang lebih baik mengikut ajaran Al-Quran. Malangnya, mengikut ayat ini juga, orang yang tidak membenarkan kita mendengar semua pendapat sebenarnya adalah penyembah taghut. Jadi, perbuatan mengharamkan buku, menghalang orang daripada berbincang secara ilmiah, semuanya adalah perbuatan menyembah taghut. Kesimpulannya, kita telah terjerumus dalam syirik kerana kita tidak mengikut ajaran Al-Quran. Kita telah ditipu oleh orang yang berkepentingan yang memaksa kita mempercayai ajaran palsu. Kemiskinan, kebuluran, keganasan, perang saudara, bencana, musibah, kekolotan, kekotoran, kebodohan, kezaliman sesama umat, kezaliman terhadap manusia dan haiwan, dan hidup tanpa hala tujuan baik adalah bala daripada Allah, kerana mazhab Ahlus-Sunnah dan Syiah menjunjung syirik dan kemunafikan. Kembalilah kepada Al-Quran.